Okey, jadi kita akan sambung berkenaan dengan pelengkap bagi kesatuan set. Untuk pelengkap bagi kesatuan set ditulis dengan menggunakan dalam kurungan A kesatuan set tutup kurungan koma. Okey, koma yang ke atas tu kan. Okey. Koma ni menunjukkan pelengkap. Jadi kalau ada simbol koma ni, kamu tahulah soalan tu minta pelengkap walaupun dia tak tulis. Nak cari pelengkap bagi A kesatuan B. Kan? Even dia dah tulis bentuk macam ni pun kamu dah boleh faham bahawa dia nak cari pelengkap. Okey, jadi dia ni yang ini dibaca sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Ingat kalau kesatuan dia atau. Kalau dia persilangan dia dan. Pastikan kamu tahu macam mana nak beza. Okey, jadi pelengkap bagi kesatuan set A atau set B bermaksud semua unsur yang bukan dalam set A atau set B. Jadi kamu faham dah kan, kalau melibatkan pelengkap ni dia akan termasuk juga dengan set semesta. Okey, jadi maksudnya kalau dia nak cari dalam unsur A, set A atau set B, maksudnya dia tak ada. Dia bukan dalam set A atau set B. Dia luar kawasan A dan B. Okey, jadi kita teruskan dengan contoh kat sini. Okey, sekarang ni saya tukar pointer jap pen. Okey, sekarang ni dia nak cari set P atau set Q. Kan? Set P kesatuan set Q. Jadi kesatuan kita ingat, kalau kesatuan dia semua unsur kan. Jadi untuk kat sini, okey, saya akan ajar guna kaedah nombor juga. Saya akan buat 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kamu tulis dulu P tu apa? P 1 dan 2. Q 2 dan 3. Okey, sekarang ni P kesatuan Q adalah 1, 2, 3. Maksudnya kalau P kesatuan Q pelengkap adalah 4. Dia selain daripada 1, 2, 3. So selain daripada 1 tak, selain daripada 2, selain daripada 3. Maksudnya dia 4 sahaja. Jadi kamu lorekkanlah yang kat luar ni sahaja. Okay, kamu lorek bahagian luar. Oh, salah. Kamu lorek bahagian luar. Jangan sampai termasuk yang kat dalam ni. Macam saya ni tersilap dah ni. Okay, kamu lorekkan yang bahagian luar sahaja. Pastikan luar saja. Kan? Jangan masuk sampai dalam. Okay, mungkin saya buat ni tak kemas sangat sebab yalah saya tak guna pembaris, tak guna apa kan. Jadi kamu pastikan kamu buat tu kemas. Okay, jadi inilah untuk P kesatuan Q pelengkap. Pelengkap bagi kesatuan P dan Q. Jadi kita masuk contoh seterusnya. Okay, untuk contoh yang ni. Okay, P kesatuan Q pelengkap. Okay, jadi kita sama 1, 2, 3. Kita masukkan. So P apa? P 1, 2. Q 2. Maksudnya kalau P kesatuan Q adalah 1, 2. Untuk P kesatuan Q pelengkap adalah selain daripada 1, 2. 1, 2. Selain daripada benda ni. Jadi dia adalah 3. Jadi kamu loreklah bahagian yang 3 sahaja. Okey. Kamu lorek yang 3 ni je. Lorekkan. Okey. Jadi itulah. Okey. Okay, saya akan padam ni, takut kamu confuse dekat sini. Okay, saya padamkan ni. Okay, takut kamu confuse. Kenapa pergi lorek pula yang dalam? Tak, saya tak lorek. Saya cuma nak potong. Okay. Lepas tu, bagi saya lah, untuk saya mudah faham, saya rasa kaedah perwakilan nombor ni lebih senang untuk kamu faham. Kan? Jadi kamu tahulah. Okay, nombor 3. Maksud kamu lorek kat 3 tu je lah. Macam tu. Okay, ingat yang ni kaedah perwakilan nombor tau. Nombor 1, 2, 3 ni bukan unsur. Saya cuma wakilkan ruang yang ada pada set tersebut sahaja. Bukan unsur tau. Ingat sebab tu saya tak tulis, tak buat tata tanda ni. Sebabnya yang ni bukan unsur. Saya cuma buat ruang sahaja. Okay. Jadi kita masuk contoh yang seterusnya. Kita masuk untuk P. Okay. P adalah, okay, saya wakilkan. Terwakilkan semua ruang yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1 yang ni, 2 yang ni, 3 yang ni, 4 yang ni, 5 yang ni,
6 yang kat set semester ni. Okey. Okey, jadi untuk P ni 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3. P ni adalah bentuk segi 4 ni. Kan ada 1, 2, 3 dalam segi 4. Dan juga R. R adalah yang kecil ni. Okay, yang kecil ni 3 dan 4. Jadi P kesatuan R adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau P kesatuan R pelengkap adalah kecuali 1, 2, 3, 4. Okey. Kecuali 1, 2, 3, 4. Kecuali 1, 2, 3, 4. Oh, 5, 6 je. 5, 6. Jadi kamu loreklah kawasan 5, 6 sahaja. Okey. 5, 6 sahaja. Pastikan kamu lorek betul kawasan 5, 6 sahaja. Jangan masuk sampai 4, 3 tu. Okey, kamu lorekkan kawasan 5, 6. Faham kan setakat ni kan? Senang kan? Senang kan kalau guna perwakilan nombor ni? Kamu lebih faham. Okey. Jadi kita masuk contoh yang terakhir ni. Okey, macam tadi kita wakilkan nombor 4, 5, 6. Okey. Okey, jadi P kita dah cari dah tadi 1, 2, 3. Q kita adalah Q yang besar ni. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. R kita adalah yang kecil ni 3, 4. Jadi P kesatuan Q kesatuan R adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi P kesatuan Q kesatuan R pelengkap adalah kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kecuali 1, kecuali 2, 3, 4, 5. Maksudnya 6 sahaja. Jadi dia adalah kawasan ruang set semester ni. Jangan sampai kamu masuk yang kat dalam ni. Okey. Pastikan kamu buat kat luar je. Okey, dah sampai situ. Jadi saya dah rumuskan dalam bentuk ni. Okey. Daripada yang tadi ni, buruk ni, saya dah buat dah cantik-cantik macam ni. Kita masuk contoh. Okay, untuk contoh kali ni, senaraikan semua unsur dalam set berikut. Okey, soalan dia nak cari A pelengkap, B pelengkap dan A kesatuan B pelengkap. Dia nak suruh kamu cari unsur sahaja. Dia tak suruh kamu bina gambar Javan dan juga kamu lorek. Tak, dia cuma nak minta kamu senaraikan unsur. Jadi kat sini, kamu boleh tengok kat sini. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Yang ni adalah set A. Set A kita adalah 1, 2, 5, 6. Okey, 1, 2, 5, 6. Lepas tu, okey, sekarang ni saya akan senaraikan dahulu set semester dahulu. Semester. Okey. Apa set semester kat sini? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni adalah set semester. Jadi, sekarang ni dia nak cari A pelengkap bagi set A. So, sekarang ni untuk set A ni kan 1, 2, 5, 6. Jadi, kamu padamkan 1, 2, 5, 6. Jadi, kamu tulis selain daripada nombor tersebut. Jadi, 2, 4, 7. 2 pula. 3, 4, 7, 8. Okay, jadi kat sini. Jadi, A pelengkap adalah 3, 4, 7, 8. Okey, jadi kita masuk contoh B pula. Untuk contoh B ni, dia nak cari B pelengkap bagi set B. Untuk pelengkap bagi set B ni adalah, so kita tengok, okey, ni adalah set B. Set B adalah bulatan yang ni. Kan? Jadi dia punya unsur adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kamu senaraikan unsur 1, 2, 3, 4. Jadi untuk cari pelengkap bagi set B ni, kamu tengok dekat set semester ni. Okey, kamu kecualikan 1, 2, 3, 4. Kecuali. Jadi kamu tulislah 5, 6, 7, 8. Senang je kan? Faham kan? Okey. Okey, saya harap kamu faham dah. Sebab bagi saya topik ni agak senang untuk kamu faham dan kamu ikuti. Jadi saya harap kamu boleh faham dan kamu bolehlah nak hadam macam mana cara nak cari pelengkap, macam mana cara cari kesatuan, macam mana cara nak cari persilangan. Okey, saya harap kamu faham. Jadi kita masuk
yang C ni pula. Dia nak cari A kesatuan B pelengkap kan. Soalan dia nak cari A kesatuan B pelengkap. Untuk pertama sekali kalau kamu nak cari, kamu kena cari dahulu A kesatuan B. Kita dah cari dah ni. Okey, jadi A kesatuan B adalah semua unsur dalam A atau B. Jadi kamu senaraikan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kecuali yang tu, unsur A kesatuan B pelengkap adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sahaja. Jadi inilah jawapan dia. Jadi kamu semak betul tak? Jadi semua betul. Okey. Jadi soalan ni dia minta kamu untuk lorekkan kawasan mewakili set yang berikut. Okey, lorekkan. Kan tadi saya dah katakan kalau pelengkap ni adalah kecuali. Jadi kalau kau nak senang, kamu senaraikan dulu unsur, kamu buat perwakilan nombor 1, 2, 3. Yang ni ada ruang 4, 5, 6, 7. Sekali 7, yang ni 8. Ini saya wakilkan siap. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau A adalah segi 4 tepat ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C adalah segi 3 ni. 3, 5. Jadi A kesatuan C adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A kesatuan C pelengkap adalah kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 6, 7, 8. 6, 7, 8. Jadi kamu lorekkan kawasan 6, 7, 8. Okey, ni kawasan 8. Mana 6? 6, 7. Okey, 6. Kamu lorek biasa dulu. Nanti kamu buat lagi sekali untuk bagi cantik Yang ni macam biasa dulu. So, yang pasti kamu jangan masuk kawasan yang selain 6, 7, 8. So, ni macam ni. Okey, jadi inilah A kesatuan C pelengkap. Kita masuk contoh yang ni pula. A kesatuan B kesatuan C pelengkap. Okey, jadi kita tahu kalau A kesatuan B, kamu boleh ikut cara saya tadi. Senaraikan dulu A, senaraikan dulu B, senaraikan dulu C. Tapi sebabnya kat sini dia kan kesatuan, jadi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Jadi dia punya pelengkap adalah 8. Okey, A kesatuan B kesatuan C pelengkap adalah 8. Jadi kamu lorekkan 8 sahaja. Okey, ingat jangan masuk kawasan lain. Okey, kita pun diajar jangan masuk rumah orang sesuka hati kan. Sama juga konsep macam ni. Jangan masuk rumah orang sesuka hati. Okey. Jadi saya dah rumuskan dalam bentuk ni. Jadi kamu boleh nampak kat sini. Ini adalah kawasan pelengkap bagi kesatuan A dan C. Yang ni adalah pelengkap bagi A kesatuan B dan juga kesatuan C. Okey, jadi habislah pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar tentang kesatuan set dan juga pelengkap bagi kesatuan set. Okey, jadi kat sini kamu boleh nampak perbezaan antara kesatuan set dan juga persilangan set. Jadi nanti kita akan sambung kelas kita ini dalam WhatsApp group. Okay, dalam WhatsApp group tu nanti saya akan tanya apakah 3 perbezaan antara kesatuan set dan juga persilangan set. Okay, kamu ingat balik apa yang kita belajar ni. Kamu beritahu kat saya apa yang kamu perasan tentang persilangan set dan juga kesatuan set. Okay, saya minta 2 je. Okey, kamu nyatakan 2 perbezaan antara kesatuan dan juga persilangan set. Lepas tu, okey, saya minta kamu senaraikan 2 tu. Jadi saya akan lakukan rumusan secara chain line. Okey, jadi kamu apa yang kamu boleh bezakan antara persilangan dengan kesatuan set itu sebagai kehadiran kamu. Okey, jadi yang ni ada kerja rumah. Pastikan kamu siapkan, praktiskan diri 4.2A dan juga praktiskan diri 4.2B. Jadi sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Kita sambung pada WhatsApp group. Okay, bye bye. Terima kasih.